datang dari jauh. Contohnya ada nampak gemuk. Iaitu Ustaz Datuk Haji Badri Syahid Haji Alaudi yang merupakan imam daripada tepi Ustaz nampak V. Alhamdulillah, dengan rahmat dan inayahnya Allah SWT kita dapat dipertemukan pada malam ini untuk mendengarkan satu kuliah perdana, ceramah perdana sebelum ambang Ramadan. Kita jemput Ustaz Datuk Haji Badri Syahid Haji Alaudi dari Kuantan. Alhamdulillah beliau sendiri dapat menghadirkan diri dan berlapangan bersama-sama kita pada malam ini. Jadi jemaah yang saya hormati sekalian, untuk makluman insya-Allah pada azan Isyak nanti kita akan berhenti sebentar untuk beri laluan azan Isyak dan kita akan sambung semula kuliah perdana kita, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan penceramah kita agar dapat memudahkan majlis ilmu kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga kita semua memperoleh keberkatan ini. Bagi tafadhal masykur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Allahumma qad adhallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu. Ya Allah, Ramadan semakin hampir, sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu. Rezekikanlah kami dapat berpuasa waktu siang dan ibadah di waktu malam. Warzuqna fihi jidda wal ijtihad wa nasyat. Kurniakanlah kami kesungguhan, ketekunan dan semangat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Wa a'idna fihi minal fitan, dan jauhkan kami daripada fitnah sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih al-fadhil Bapak Pengacara Majlis, yang dihormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Al-Madaniyah USG 18 Subang Jaya, khususnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Ni tu imam ni jangan mampu ini. Seremoni ini nak dia tak nak habis ni. Oh tak cai. Oh minta maaf dia mau pula cakap lagi tak maaf punya kampung sikit. Bateri nak habis ni. Tak apa lah ni. Boleh tahan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni saya diminta menyampaikan tajuk yang begitu menarik sekali. Jarang tajuk ini diangkat ke permukaan, iaitu jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Boleh saya katakan tajuk ini rare, sebab pada ketika ini kebanyakan daripada asatizah, para penceramah sedang berkobar-kobar semangat mengajak muslimin muslimat masuk ke bulan Ramadan dengan semangat untuk beribadah. Namun pada malam ni kita ingin melihat daripada sisi yang lain, iaitu ramai di kalangan kita hari ini sudah terperangkap bukan lagi menjadi hamba kepada Allah, tapi menjadi hamba kepada Ramadan. Oh, ini satu tajuk atau isu yang jarang diangkat. Para ulama sememangnya dah lama risaukan tentang fenomena ini, sehingga kan ada satu kata-kata as-sawmu la yantahi wa Qur'anun lan yarhal wal masajid lan tughlaq wal istijabatu lan tatawaqqaf wal ajru la yanqati'. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin
kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Kata para ulama, puasa tidak pernah berhenti amalan itu. Bukan sekadar Ramadan, bahkan pada bulan lain. Wal Quran la yarhal, Quran juga tidak berhenti pada Ramadan. Wal masajid la tughlaq, masjid tidak akan ditutup. Artinya lepas Ramadan masjid masih lagi dibuka. Wal istijabatu lan tatawaqqaf, dan istijabnya doa itu tidak pernah berhenti. Hatta ada lagi momen-momen lain yang juga diterima doa-doa. Wal ajru la yanqati', dan pahala itu tidak pernah stop. Maka jadilah kamu hamba kepada Tuhan. Jangan kamu menjadi hamba kepada Ramadan. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Slogan ini hadirin hadirat diinspirasikan daripada Al-Quran. Kalau kita rujuk surah Ali Imran ayat yang ke-79, ma kana li basyarin ay yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin. Itu Allah sendiri perintahkan. Tidak mungkin bagi orang yang aku dah beri pada mereka kitab, aku beri mereka wisdom, kebijaksanaan, aku beri mereka nabi, tapi dia jadi penyembah lain, tidak jadi penyembah aku. Wahai manusia, kunu rabbaniyin, jadilah kamu pengabdi aku, kata Allah Ta'ala. Maka rabbaniyun atau rabbaniyin ini adalah suatu istilah Quranik yang minta kepada kita jangan jadi hamba dalam momen tertentu, tapi jadilah hamba sepanjang masa. Sememangnya fenomena hanya memfokuskan ibadah kepada bulan khusus, ini tidak hanya terjadi di bulan Ramadan, bahkan di bulan-bulan lain. Ada satu orang ulama sufi terkenal namanya Syekh Abu Bakar Ash-Shibli rahimahullah. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, pernah satu ketika orang berjumpa dengan Imam Ash-Shibli bertanya kepada dia, wahai Tuan Guru, antara bulan Rejab dengan Sya'ban mana paling bagus ibadah? Orang tanya kepada dia, antara Rejab dengan Sya'ban mana paling bagus ibadah? Dijawab oleh Ash-Shibli, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah engkau hamba Tuhan, bukan hamba kepada bulan. Tak kira ianya Rejab ataupun Sya'ban atau apa saja, semuanya adalah bulan-bulan di sisi Allah. Ada satu orang ulama pernah ditanya pandangannya terhadap golongan yang hanya konsentrate ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Apa pandangan tuan? Kata dia, bi'sal qaumul ladzi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan saja. Pada bulan-bulan lain dia sudah tidak ingat pada Tuhan. Inilah yang sedang kita saksikan. Ada orang begitu bersungguh-sungguh menjadi ahli ibadah di bulan Ramadan. Mereka berpuasa, mereka bertarawih, tadarus, khatam Quran, alhamdulillah. Tapi bila bubar Ramadan masuk Syawal, auratnya entah ke mana-mana. Tuan-tuan, kita bukan hamba Ramadan, tapi kita hamba Allah. Bulan Ramadan jangan hanya taat kepada puasa, makan ditahan, minum ditahan, sedangkan aurat tak ditahan. Taat pada puasa, tidak makan, tidak minum, tapi pakaianmu masih serba minimum. Bulan Ramadan jangan hanya taat kepada zakat, sedang dirimu masih menedah aurat. Taat pada puasa, lapar dan haus engkau dapat, kemuliaan sukar nak didapat kalau masih belum bersedia untuk menutup aurat. Bulan Ramadan jadikan taatmu kepada Allah, aurat dihijab sebelum dirimu terkena azab. Taat pada puasa tak menjamin taatmu kepada Allah, tapi taatmu kepada Allah sudah pasti puasa dan perintah yang lain akan engkau taati. Bulan Ramadan bulan mulia, muliakan dirimu dengan hijab. Bulan Ramadan kepada Allah engkau taat, caranya dengan menutup aurat. Insya-Allah kemuliaan pasti kita akan dapat.
Ini ungkapan-ungkapan yang dibawakan oleh para salafus soleh tentang fenomena orang yang hanya menjadi manusia yang baik pada bulan Ramadan. Sebenarnya hadirin hadirat, momentum kesungguhan ibadat pada bulan Ramadan hendaklah diheret juga pada bulan-bulan yang lain, Syawal dan seterusnya. Sebab itu kita melihat sebaik selesai habisnya Ramadan akan ada kefarduan yang lain dalam rukun Islam. Allah tidak meletakkan puasa sebagai rukun yang kelima. Artinya selepas daripada puasa ada zakat dan ada haji. Itu menunjukkan bahawa dua rukun Islam sedang menanti, sebagai isyarat bahawa acara dan pesta ibadah hendaklah berlangsungan seperti mana yang berlaku pada bulan Ramadan. Namun sebagai manusia, kita tak mampu nak jadi malaikat 12 bulan jadi baik sepanjang tahun. Kita manusia. 11 bulan kita hoha-hoha, inilah Ustaz Chan saya nak jadi baik 1 bulan. Okey, kita faham, tak ada masalah. Sebab setiap perkara dia ada season dia. Macam orang minat bola, time tak ada musim bola, dia minat biasa-biasa saja. Tapi kalau dah musim Euro, musim World Cup, Premier League apa semua, dia punya tahap khusyuk dia tu jadi luar biasa lagi. Setiap perkara ada season. Orang nak kelurik kahwin pun ada season dia. Orang tak kahwin hari-hari, cuti sekolah, hujung tahun, ada momen dia. Itu kita faham. Memang manusia ni Allah jadikan dia ada masa mengundur, ada masa mengendur. Ada masa naik tu alhamdulillah, tapi ada masa dia mengendur, seterusnya dia berundur terus. Ada, khususnya dalam ibadah. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa akan ada satu masa, satu momen kita akan jadi malas menjadi hamba Allah, jadi lesu, lemah nak mengabdikan diri. Dalam hadis Nabi pernah sebut, likulli amalin syiratun wa likulli syiratun fatratun faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghairu zalika faqad halaka. Kata Nabi, setiap amal ibadah kita ini ada semangat dia, dan pada ketika semangat kita sampai kepada futur, Nabi sebut syiratin fatratun. Fatratun tu sebagai futur. Bila sampai kepada zaman futur, zaman engkau mengendur, maka itu yang paling kena hati-hati. Kerana apabila engkau sampai kepada fatrah mengendur, pastikan kau duduk di atas sunnahku, nescaya kau selamat. Tetapi ketika engkau mengendur itu, engkau kembali kepada selain ajaranku, kau akan binasa, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para ulama membahaskan hadis ini. Apa ertinya? Ketika kita malas, pastikan kita duduk di atas landasan dia dulu. Jangan sampai tergelincir. Rupa-rupanya ada sebab urut hadis ini. Sebab urut ni kalau dalam disiplin hadis, punca Nabi ucapkan hadis. Kalau Quran dia ada sebab nuzul, kenapa turun ayat. Hadis dia ada satu disiplin kajian, sebab urut, kenapa Nabi ucapkan hadis ini. Kata para ulama, hadis ini berkaitan dengan pengalaman Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu yang masa tu baru kahwin. Kata sahabat, annahu tazawwaja imra'atun min Quraisyin fakana la ya'tiyaha kana yashghaluhu as-shaum was-salah fadzakara dzalika ila Nabi. Sahabat mengatakan Abdullah bin Amru ni pengantin baru, dia baru kahwin. Tapi sejak dia kahwin tak pernah sekali dia sentuh isteri dia. Artinya dia tak bersama dengan isteri dia. Apa sebab? Yashghaluhu as-shaum was-salah. Dia terlalu sibuk ibadat. Siang puasa, malam pula dia qiyamul lail. Siang puasa, malam tahajud. Bila masa nak guling-guling? Tak ada masa lah. Tak ada masa nak romantik, sibuk ibadah. Jadi cerita ini akhirnya fazakara zalika lin-nabi. Sampai cerita ini kepada pengetahuan Nabi. Lantas Nabi panggil dia. Mu mari sini. Warna cerita begini. Dia pun explain, saya ni memang daripada bujang, saya suka ibadah ya Rasulullah. Kata Nabi, koho-koho lah, jangan banyak sangat.
Sum min kulli syahrin salasata ayyam. Awak baru kahwin, janganlah puasa tiap hari. Sebulan puasa 3 hari cukup lah. Baru kahwin kan, sebulan puasa 3 hari. Dia jawab, inni utiku aksar min zalika ya Rasulullah. 3 hari tak padan, saya lebih pada tu oleh ya Rasulullah. Takkan 3 hari sebulan. Oh, koman lah, koman sepana, koman lah 3 hari seminggu. Dorok. Jadi Nabi pun berbagi tarik 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kemudian kata Nabi, hatta qala lahu sum yauman wa aftir yauman. Tak apalah kalau awak kuat sangat, puasa sehari, esok tak payah puasa. Sehari puasa, tak payah puasa. Mana hari puasa, awak puasa duduk masjid, hari tak puasa duduk dengan isteri, bawa berjalan, pergi makan apa semua, layan dia. Lusa puasa lagi. Dia beri cadangan pula kepada sahabat ini. Sahabat kata, okeylah, boleh. Kalau sehari puasa, sehari tak puasa, saya okey ya Rasulullah. Saya kuat lagi ibadat ni. Mana yang kata Nabi, aku dengar kau khatam Quran hari-hari. Ya Rasulullah, saya hari-hari khatam. Daripada subuh sampai malam saya khatam Quran. Kata Nabi, iqra'il Quran fi kulli syahrin. Gini, Quran ni khatam sebulan sekali sudahlah. Yang nak khatam kerap sangat ni kenapa? Ini utiku aksar min zalika ya Rasulullah. Takkan sebulan sekali, saya lebih pada tu saya boleh baca. Dia kuat sangat ibadat. Kata Nabi, iqra'u fi kulli 15. Kalau rajin, tak apalah, awak khatam 2 minggu sekali, 15 hari khatam, 15 hari khatam. Dia jawab, inni utiku aksar min zalika. Saya setakat 2 kali sebulan ni sikit sangat ya Rasulullah. Dan dia hari-hari. Maka kata Nabi, iqra' fi kulli 7. Tak apalah, khatam Quran seminggu sekali boleh? Minggu sekali. Oh, saya ni orang rajin ya Rasulullah. Maka kata Nabi, iqra'u fi kulli 3. Tak apalah, mu khatam Quran 3 hari sekali boleh? Dia timbang. Boleh lah. Kata dia, ini jenis orang rajin ibadat. Rare orang macam ni. Rare. Kita bagi sikit, dia nak banyak. Tapi Nabi panggil dia, ni dengar aku nak nasihat. Kata dia, inna likulli amalin syiratan. Mu akan sampai satu peringkat, semangat ibadat ni dia akan menurun. Kata Nabi, mu akan sampai satu keadaan dia panggil fatrah, futur. Futur ini tuan-tuan, satu penyakit. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, futur ini maknanya malas ataupun lemah selepas rajin pada sebelumnya. Dan ini fenomena yang kena pada semua orang. Dan inilah yang kena kepada kita selama ini. Sebab itu dalam kitab Lisanul Arab disebutkan bahawa orang yang futur ini sakana ba'da hiddatin. Dia tarik handbrake selepas laju. Maknanya sepanjang Ramadan laju betul. Pagi lepas sahur, motor dia datang masjid, soft duduk depan. Azan saja semayang sunat fajar. Habis sunat fajar, ikut pula sunnah Nabi, baring pula atas tulang rusuk kanan. Itu sunat hukumnya. Tapi dalam masjid tak boleh buat macam dugong, orang penuh baring. Itu sunnah tapi tak boleh buat dalam masjid. Nabi buat di rumah. Lepas itu tuan-tuan yang rumah dekat buat sunnah tu, dapat pahala bonus ekstra. Ini rare lah, jarang orang. Ini dipanggil 100 sunnah yang ditinggalkan Nabi. Salah satunya adalah azan subuh, sunat fajar, baring. Bukan baring menerak pukul 10 baru bangun. Dia duduk ngereng atas tulang rusuk kanan. Nyenggeng, bahasa Kuala Lumpur apa saya tak tahu. Duduk ngereng gitu lah, duduk gitu. Kan macam kata patung muda kan melampau pula. Begitulah duduk ngereng. Kemudian macam Nabi dulu, dia lepas sembahyang 2 rakaat fajar, dia mengiring, dia sembahyang di rumah. Bila sahabat dah standby sembahyang subuh, bila Abi Rabah datang, ketuk pintu, ya Rasul, standby. Semua dah standby. Standby semua, beres bawah. Jom sembahyang. Nabi pun berjalan, sahabat dah standby. Qomat Allah Akbar, syarallah, sembahyang. Itu amalan Nabi. Katalah tuan-tuan tahun ni nak buat begitu. Wah, itu luar biasa sekali. Pisau orang boleh kalau dah satu soft ni macam dugong betul lah, baring gitu. Ni amalan rumah.
Itu beli rumah biar dekat masjid, banyak amalan boleh buat. Semain subuh bagus, lepas subuh iktikaf pula, lepas iktikaf mengaji Quran semuka 2, kemudian balik rumah semayang lagi kat rumah, semain sunat. Dia sunat hukumnya memperbanyakkan semayang sunat di rumah. Itu kena ingat ya. Sunat hukumnya memperbanyakkan semayang sunat di rumah. Di masjid ni semayang fardu. Habis salah ke kalau saya semayang sunat di masjid? Tak salah, cuma tak ikut sunnah. Semayang sunat banyak di rumah. Kecuali semayang tahiyat masjid lah, tak payahlah tuan-tuan buat di rumah, tak buat di orang. Masuk rumah semayang sunat 2 rakaat. Abang semayang apa? Tahiyat masjid. Kenapa? Ustaz cakap semayang sunat kat rumah afdal. Ada. Dia semayang-semayang lain, semayang hajat ke, semayang duha ke, boleh semayang di rumah. Lepas tu tidur, bangun tengah hari. Tiba-tiba dalam kerancakan kita ibadah sepanjang Ramadan, masuk Syawal, habis. Itu dipanggil futur. Tarik handbrake, sakan ba'da hiddatin. Tiba-tiba masuk gia pi. Tengah di tu. Terpacak tayar tuan-tuan. Itu dipanggil futur. Dan ini semua fenomena yang sering menyerang kita. Itu ulama pesan, mu jangan jadi Ramadaniyun. Mu jangan jadi hamba Ramadan. Mu kena jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan seumur hidup. Hamba Ramadan setahun 30 hari saja. Tapi lah kata ulama, futur ini penyakit yang menimpa semua orang. Saya kena, tuan-tuan kena, semua orang pernah kena sakit futur ini. Dan dia paling banyak menyerang ahli ibadah. Yang kedua banyak menyerang para pendakwah. Pendakwah ramai yang kena futur ini. Fed up, berhenti dakwah, malas ceramah dah, bosan. Ada. Itu selalu saya pesan penceramah kalau kuat mengajuk, berhenti je lah ceramah. Penceramah hati kena kental, tak boleh tisu-tisu kuat-kuat mengajuk, ngada-ngada, berhentilah jadi penceramah. Ada jenis penceramah kuat mengajuk, tengah ceramah, wah, datang Bilal, ustaz tak maaf kita nak beri azan kejap. Saya tempat lain terus je ceramah, tak nak dengar saya ceramah ke? Tak, sini kita azan sekejap untuk Syiah. Tak apalah, dia tutup kitab balik je. Ceramah jenis apa? Cak ayam gitu. Azan je pun. Azan je pun. Tisu. Berhentilah buat kerja dakwah. Ingat cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus tu, bukanlah kita memburukkan Nabi Yunus. Nabi Yunus ni cerita dalam Quran. Dia kan kena telan di ikan. Apa sebab kena telan di ikan? Ni cerita dalam Quran. Rupa dia merajuk. Dia mengajar pula. Dia jadi macam cikgu pula lah. Dia dihantar jadi Nabi di satu tempat bernama Ninawai. Ninawai ni sekarang dalam peta Google Map Nineveh. Nineveh ni terletak di Mosul, di Iraq. Dia berdakwah di sana 30 tahun. Tapi bayangkanlah 30 tahun dia ngajar, anak murid dia 2 orang je, Rubil dengan Tanuh. Apa perasaan tuan-tuan mengajar anak murid 2 orang je? Marah anak murid tak bawa laptop, cerita lain. Ini marah 2 orang tu 30 tahun. Rasa nak terajang rasa. La ilaha illallah. Tuan-tuan mengajar, kalau yang cikgu masa PDPR, anak murid tutup kamera pun kita angin. Budak-budak ni aku mengajar, aku bagi nak gerak, dia kamera pun tak buka. Kita manusia. Maka Nabi Yunus pun muka tula je datang, muka sama. Nak marah sekarang kena sabar. Dia dah sabar 30 tahun. Tak ada langsung orang lain nak datang belajar. Akhirnya Nabi Yunus kata, saya ingat saya nak berehat lah dulu. Kita ambil cuti semester lah, cuti break semester. Saya tak daya nak berjalan-jalan juga. Jadi dia pun naik kapal. Naik kapal, berlaku satu tragedi. Dia jatuh dalam laut, ditelan oleh ikan. And the rest was history lah. Semua ada dalam Quran cerita itu. Jadi pelajaran untuk pendakwah, Nabi Yunus dulu dia ada sikit mengajuk kepada kaum dia. Maka Allah berikan pengajaran, jatuh laut, telan di ikan. Jadi kalau penceramah kuat mengajuk, esok jatuh sungai Kelang, makan di ikan patin padai muka. Mengajuk apa buat kerja dakwah? Kita dakwah ni tak ada orang pun tak apa, main lantak lah. Waktu saya bersyukur kehadrat ilahi malam ni berceramah bersemuka adalah tuan-tuan tukang gelak 5-6 orang. Alhamdulillah.
Bayar masa PKP berceramah depan laptop macam orang gila bercakap tuan-tuan. Orang tak ada apa, tak ada. Aduh, gila sekejap. Tuan-tuan try cakap dengan cermin sejam. Try sekali cakap cermin. Hai, lama gila aku ni. Jadi jangan ada futur lah di kalangan pendakwah. Begitu juga penuntut ilmu. Ramai yang futur, fed up belajar. Terutama postgrad lah. Buat master tak jumpa literature review, berhenti lah. Malas dah aku nulis, dia kata. Kalau literature review tak jumpa, soalah sama postgrad. Kerja je lah kalau gitu. Banyak fed up. Jangan. Sebab itu ada satu lagi Nabi pesan, manusia ni jangankan amal ibadah, dia ada masa ups and down dia. Hatta iman pun ada masa ups and down. Iman kita. Sebab itu Imam Al-Hakim dan juga At-Tabrani meriwayatkan satu hadis Nabi pernah sebut, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlafu thawbal khalqu. Iman ni, kata Nabi, dia boleh jadi usang di dalam tubuh manusia sebagaimana usangnya pakaian. Kita pergi kedai bandel, tengok bandel, baju-baju bandel dia dah season, dah usang. Begitulah iman. Iman ni, kata Nabi, dia boleh season. Maka bagaimana solusinya? Fas'alullah ayyujaddidal iman fi qulubikum. Mu kena sentiasa doa kepada Allah supaya renew iman kau. Doa, ya Allah, adalah doa-doanya kita akan terangkan. Doa supaya refresh lah. Bahasa kita refresh lah. Kalau komputer ke apa, kalau lama sangat dah hibernate apa, kita refresh balik lah. Refresh balik bagi dia ringan semula. Refresh. Ataupun kita kalau telefon pun, kalau terlampau berat sangat tuan-tuan, ringtone banyak, mesej banyak, picture banyak, image banyak, jadi kadang kita kena restart balik juga. Dia kena refresh balik. Sama iman, mesti doa pada Allah. Apatah lagi orang Melayu pula, orang Malaysia umumnya, dia bagi dia Allah ni duduk di Mekah. Itu pula masalah dia. Kat Suruhanjaya tak ada, dia tak berasa sangat. Jadi bila orang kita dengar ada sahabat nak ke Mekah, kirim doa, ya Allah, sebakul doa. Siap tulis, sila baca depan Kaabah. Satu kerja pula aku nak masuk depan Masjidil Haram, nak baca satu-satu. Sekarang ni pesen pula, doa ambil gambar pula depan Kaabah. Gambar. Aku baca dah, send. Pekak selagi. Ambil. Mungkin orang yakin, lebih yakin. Sedangkan Tuhan tu di mana-mana saja. Di Shah Alam ada, di Kuantan ada, bukan di Mekah saja. Tapi perasaan manusia. Saya dulu pernah sekali pergi musim haji. Pergi awal, masa tu bila musim haji, umrah dah tak ada besar, jadi memang orang kosong Masjid Nabawi. Masa tu Masjid Nabawi, ni cerita lama, tahun berapa saya tak ingat, 99, 2000 gitu. Masa tu masih lagi orang tak ramai sangat lah. Ada satu, masa tu kat makam Nabi ni dia tak ada pagar macam sekarang, boleh berdiri, tak ada, boleh pegang pagar tu. Jadi ada semayang, pergi ke Raudah. Raudah dulu mudah lah, orang tak ramai. Tapi sekarang lagi mudah sebab pakai iktamarna. Pakai iktamarna booking tuan-tuan. Kena kaki hack komputer, hari-hari pergi Raudah. Tahu mana ilmu hack kita pun tak tahu. Hari-hari dia boleh booking. Kita tak reti logo. Merah je iktamarna tu. Dia bagusnya iktamarna ni, bila kita boleh booking, kita saja semayang dalam tu. Dia bagi had lah, setengah jam adalah berapa orang, berapa sah. Memang tenang betul semayang. Ada bagusnya pandemik ni. Kalau dulu-dulu tuan-tuan dapat Raudah, berebut satu hal. Nak semayang hajat tu, Allah, orang rapat. Kita pun dapatlah sujud dekat dengan kawasan mihrab tu. Doa ya Allah macam-macam, minta Allah dunia akhirat tolong. Habis semayang, orang melangkah, nak saya cerita atas kepala kita ni. Dah habis doa, angkat kepala. Angkat-angkat gelap, ya Allah, ngapa blackout. Rupanya dia buah kain Pakistan. Dia buah jubah dia. Teruk sungguhlah. Orang begini ni. Sekarang ni iktamarna ni okey lah sikit. Jadi semua orang merasa. Tapi masa awal-awal tahun 99, 2000, orang tak ramai. Saya duduk kat makam Nabi tu. Tengok, kali ada satu jemaah, saya ingat daripada Pakistan, India begitulah.
Dia jentik kertas bulat-bulat dalam makam Nabi. Tuk dia jentik. Kata, kah ni zibalah haram, mamnu zibalah hina. Ni makam Nabi. Oh, mu zibalah, ini bukan sampah, kata dia. Habis mu campur apa? Doa. Bapa mu campur? Orang kirim banyak, aku tak ada yang baca. Bagi Nabi teruslah, selesai kan. Kira tawassul teruslah. Segenggam doa ni. Dia jentik lah. Macam-macam lah cerita ya. Tak boleh begitu. Kita doa di mana-mana. Tuan-tuan doa sekarang di masjid tuan-tuan pun mustajab saja. Tapi mungkin kita rasa enggak marem, lebih dekat berada di Masjidil Haram. Sama juga orang dia masukkan Ramadan, dia lebih dekat dengan Tuhan. Tidak, bagi kita orang hamba Allah bila-bila masa saja, di mana saja kita menyembah Allah, tetap taat kepada Allah secara konsisten. Cuma seperti disebut tadi, disebabkan kita manusia ada ups and down, maka kita khawatir ketika kita down itu tak sempat nak up balik meninggal. Itu kita takut. Kita tak mungkin up sampai pencen, dah tak dapat. Dia ada turun dia. Betul, kadang kita pelik ada setengah orang, dia ni kopiah tak kepala, semayang tak tinggal. Tapi ada hari time pergi kulit kahwin karaoke 10 lagu menyanyi. Kita heran ni ngapa ni? Rupa masa tu dia tengah down. Bukan tengah up. Kita pun jadi heran betul. Ada. Dulu masa saya jadi kadi Temerloh, ada kita tangkap tok imam seorang, lucutkan gelaran imam dia. Tauliah dia kita tarik. Apa sebab? Dia bacaan bagus, muda-muda macam imam masjid ni lah, semua muda-muda. Tapi la ilaha Allah, naik Johan snooker peringkat daerah. Yang champion tu owner snooker Cina tu, dia naik Johan. Kata mu ni tok imam, janganlah nano sangat. Ada hari dia okey, ada hari tak okey. Ni masalah lah. Jadi kita doa, masa kita up tu okey lah. Masa tengah malas tu, ya Allah jangan mati aku masa itu. Itu sebab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam menghadapi situasi yang tak stabil kita punya ibadat dan iman ini, maka kata Sayyidina Ali, inna lil qulubi iqbalan wa idbara. Hati kita ini ada masa dia bergerak ke depan, ada masa dia ke belakang balik. Fa iza aqbalat fahmiluha 'ala nawafil. Kalau hati kau sedang bergerak ke depan, kau sedang bersemangat sangat nak ibadah, macam tuan-tuan sekarang dah begitu teruja sekali, dah panas enjin nak masuk Ramadan ni, masa itulah kata Nabi, fahmiluha 'ala nawafil. Kau banyakkanlah buat amalan sunat. Masa tu banyakkan. Kau sedekah, kau tolong orang, banyakkan. Mengaji Quran satu makro' satu hari, sementara kau tengah kuat. Tapi kata Sayyidina Ali, wa iza atbarat faqtasiru biha 'alal faraid. Tapi ingat, bila engkau sedang down, engkau rasa malas sangat, nak bangun pagi pun malas, nak mengaji pun malas, maka ketika kau berada pada momen itu, faqtasiru biha 'alal faraid. Jaga yang wajib-wajib sudah madai. Jangan sampai tak buat langsung. Kita tengah malas, orang nak suruh semayang sunat tasbih misalnya, yang panjang lah, panjangnya semayang tasbih. Orang nak suruh kita semayang witir, nak suruh kita semayang tarawih sampai 20 rakaat. Kita tengah malas, memang tak terbuat. Tapi jangan sampai tak semayang maghrib, tak semayang isyak, tak semayang zuhur, jangan. Itu pesan Sayyidina Ali. Bagaimanakah kita solusi nak menghadapi masalah tidak konsisten ini? Nabi SAW mengajarkan solusi terbaik adalah hendaklah engkau istiqamah. Itu solusi dia. Ubat dia istiqamah. Sebab itu istiqamah ni benda yang sangat susah nak dilaksanakan. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam Quran ada satu ayat Quran yang mana ayat ini telah membuatkan rambut Nabi SAW beruban. Rambut Nabi beruban. Penangan ayat ini. Apakah ayat itu? Kata Ibn Abbas, ma nuzzila ala Rasulillah ayatan hiya ashadda wala ashaqqu min hadhil ayati alaih. Tidak adalah ayat yang paling berat dipikul oleh Nabi melainkan ayat ini. Sehinggakan walizalika qala li ashabihi hina qalu lahu laqad asra ilaika syayb ya Rasulullah.
Sehingga kata sahabat, kami perasan rambut Nabi makin banyak uban. Sehingga dia menegur, ya Rasulullah, ni apa saya banyak uban ni? Kau putih dah, sideburn. Cepat betul, banyak uban. Apakah jawapan Nabi? Syayyabatni Hudan wa akhwatuha. Aku jadi putih rambut ini gara-gara surah Hud, kata Nabi. Ini hadis riwayat Tirmizi. Apakah ayat itu? Kata para ulama, ayat yang dimaksudkan adalah surah Hud ayat yang ke-112. Apakah ayat itu? Fastaqim kama umirta wa man taba mak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Apa artinya? Fastaqim, istiqamahlah kamu, itu perintah Allah. Istiqamahlah kamu sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan orang sebelum kamu. Wala tatghaw, jangan mengada-ngada, jangan melampau batas. Innahu bima ta'maluna basir. Aku pandang semua yang kau buat, kata Allah. Sebab itu Nabi, kerana disuruh oleh Allah supaya istiqamah, dia fikir siang malam macam mana nak konsisten sampai putih rambut dia. Susah. Istiqamah ni susah. Dia yang senangnya istirahat. Itu senang. Istiqamah susah, tuan-tuan. Istirahat paling senang sekali. Duduk kat resort mana-mana, ulur kaki, ambil gambar. Kau masuk Facebook, dia tunjuk kaki tepi laut. Oh, itu istirahat. Dia beli kemah, duduk dalam hutan tepi air terjun, tuan-tuan, orang pencen, tak ada kerja sangat, pergi kelah, ambil gambar kaki tepi sungai. Itu istirahat. Senang. Dia yang payah istiqamah, payah. Ramadan, boleh tak orang istiqamah sampai Syawal? Belum tentu. Jangan pelik, ada setengah masjid nanti terpaksa buat banner. Makluman, mencari orang hilang. Hilang waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Kali terakhir kelihatan Ramadan 1443. Tak tahu di mana hilang jemaah kita. Imam pening kepala, sudahlah, mana nak pergi. Kalau masa Ramadan penuh sampai ke belakang, gaduh-gaduh nak keluar. Masuk Syawal terpaksa buat banner, menuju tak report polis. Jemaah kami hilang ni, cik. Dah tak nampak, 5 hari raya dah tak nampak ni. Banyak nak diterangkan, tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak yang akan berlangsung sebentar lagi. Sempatlah bila betul-betulkan suara. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
Muslimin, tes cobaan suara. Tes. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kembali menyambung ceramah pada malam ini. Kalau ikutkan kepada SOP, kita dah kendaki menamatkan syarahan bila azan isyak berkumandang. Tapi boleh diberikan kelonggaran sekiranya jemaah mengizinkan untuk dianjakkan sedikit pelaksanaan, untuk disyarahkan sikit lagi ceramah. Jadi mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan sikit, tidaklah panjang. Muslimin muslimat sekalian, balik kepada kun rabbaniyun. Jadilah kamu hamba Allah, wala takun ramadaniyun. Jangan hanya menjadi hamba di bulan Ramadan. Sebab itu solusi kepada masalah Ramadaniyun ini, ataupun orang-orang yang jadi hebat hanya di bulan Ramadan ini, solusinya ayo istiqamah. Teruskanlah momentum yang tuan-tuan dah cipta sepanjang Ramadan untuk diheret ke bulan-bulan yang lain. Sebab itu tanda amalan kita ni diterima baik oleh Allah, kata Nabi, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Tanda kita punya kebaikan diterima oleh Allah adalah kebaikan itu dia tak berhenti di situ. Dia ada kesinambungan dengan kebaikan lain. Contoh, tuan-tuan puasa Ramadan 30 hari. Apa tanda puasa kita diterima? Tandanya adalah masuk Syawal, tuan-tuan puasa lagi 6. Itu tanda kesinambungan. Beruntunglah orang yang tiap-tiap tahun dapat puasa 6. Tahniah. Bukan kata benda tu wajib. Kan kata, ustaz ni suruh wajib. Bukan cerita wajib ni, cerita kesinambungan. Sama juga macam mana kita nak tahu haji atau umrah kita diterima oleh Allah. Mudah saja. Kita cuba tengok. Ada orang semasa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Tak istiqamah. Istiqamah celah mana? Engkau duduk di sana 5 kali sehari pergi masjid. Hebat. Subuh 4:30 pergi masjid dah. Tunduk jalan langgar semua orang. Tapi balik ke Malaysia, sepelau je rumah dengan masjid, tak pergi ke? Kita jumpa kedai mamak tanya, engkau ni jarang tu pergi masjid sejak balik Mekah. Nak kata kuarantin dah 10 hari. Apa tak balik, tak pergi masjid lagi? Aku pergi Mekah baru ni masa nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban tu aku berdoa, beribadat macam-macam. Pahala ibadat nisfu Sa'ban di Mekah tak sama dengan di Subang Jaya. Satu amalan 100,000 Syekh. Aku duduk dalam masjid start pada waktu asar. Aku punya pahala ni kalau nak kira lah ya, aku duduk 11 hari. Mana kalau aku mati minggu depan, Tuhan hutang pula pahala dengan aku. Memang dia rupa dia kira begitu. Orang patutlah tak pergi masjid. Dia kata aku pahala tu tak habis makan lagi. Nak tamak sangat buat apa? Dia pun relax je lah, order lah mi saka ke apa tak tahulah. Makan, teh tarik, minum. Dia tak pergi. Mana dia tak ada istiqamah. Dia tak ada continuity. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, istiqamah ni susah. Itu kita tak nafikan. Cuma orang tua-tua dulu mengajarkan, kalau kita nak istiqamah,
kita kena ada semangat yang sangat tinggi. Semangatlah penyelamat kita. Semangat nak meneruskan. Itulah istiqamah. Macam orang berniaga. Kalau ikut dia berniaga tepi-tepi jalan ni, tak ada sangat orang, sale pun kurang. Kalau ikut rasa nak tutup kedai, tak larat dah aku start dengan panas ke apa, tak baloi sebenarnya. Tapi berapa lama dah cik niaga? Kat setahun lah. Dalam tak larat tu setahun dah. Atas semangat je, nampak semangat. Baik itulah orang tua-tua pesan, hidup di dunia penuh cabaran, patah semangat binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak, patah semangat maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat hidupkan susah. Kalau semangat sudah patah, sebarang ibadat takkan menyudah. Kalau semangat sudah layu, masuk masjid dapat malu. Kalau semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut pun karam. Kalau semangat sudah melemah, duduk berunding, patahlah lidah. Kalau semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Bila orang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Kalau semangat sudah lari, daripada hidup lebih baiklah mati. Tapi kalau semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar, menghadapi musuh tidak akan gentar. Kalau semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Kalau semangat sudah menggebu, dicampak dicabar, tidak akan layu. Sebab itu hadirin hadirat, ayo jadi orang yang istiqamah. Kita berpendirian teguh, duduk tegak amatlah kukuh. Diterpa ribut tidak akan roboh. Pendirian teguh, dada pun penuh. Ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas, gagah, berani, mentaati sumpah, memegang janji. Janganlah kita sampai tahap semangat jadi menipis, nescaya tuah tercampak, maruah pun terhakis. Semangat je yang menjadikan kita teruskan momentum itu. Tak ada dah. Apa lagi benda lain yang boleh memberi kita kekuatan? Semangat. Maka bagaimana nak mendapat semangat ini? Pertama kata ulama, berdoalah kepada Allah. Berdoalah. Sebab hanya Allah je yang kontrol kita ini. Doalah kepada Allah. Sebab itu dalam Quran kata para ulama, ada ayat yang mana ayat itu Allah Ta'ala didik kita supaya minta dengan dia perkukuhkan iman kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, jangan kau jadikan hati kami condong kepada sesat selepas engkau beri petunjuk kepada kami. Kurniakanlah kami rahmat dan kasih sayangmu, kerana engkau maha pemberi kurnia. Surah Ali Imran ayat 8. Allah Ta'ala sudah pukul canang, mu nak istiqamah, minta dengan aku boleh bagi. Doa dengan aku. Sebab itu Nabi SAW pun kata ulama, dia sendiri memanjatkan satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Tara Nabi doa. Sehingga kan Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri pada Nabi, tanya, ya Rasulullah, tuan kan Nabi, doa buat benda minta konsisten, amalan lah, hati biar tetap. Tuan kan Allah, mablah dah, nak buat apa minta-minta lagi. Lainlah kami orang biasa. Apa dijawab oleh Nabi? Ya Ummu Salamata, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Wahai isteriku Ummu Salamah, tidaklah nama manusia kalau hatinya itu tidak berada di dalam genggaman Allah. Ada hari kita okey, ada hari dilepaskan genggaman itu. Maka minta kepada Allah supaya digenggamkan hati kita. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu tuan-tuan, kita ibadat ni ada tak kena-mengena dengan kudrat, iradat dan ketentuan Allah? Ada. Tuan-tuan nak sembahyang isyak lepas ni, tuan-tuan confident ke tuan-tuan boleh sembahyang? Belum tentu. Tuan-tuan baru nak bangun, bak lama ingat bersila, terus serban kaki, tak boleh bangun terus. Apa tengah-tengah duduk, gaut pula dah. Sudahlah gaut dah aku. Nyandar kat dinding, tak boleh bangun-bangun. Tak boleh jangka. Sebab itu masa azan tadi, cuba tengok.
Allah didik kita. Ketika muazzin ataupun Bilal menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa jawapan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dia asyhadu alla ilaha illallah, apa jawapan kita? Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika dia sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab asyhadu anna Rasulullah. Tapi ketika Bilal menyebut hayya 'alas salah, adakah tuan-tuan jawab hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah? Tak. Kita terus surrender. La haula wala quwwata illa billah. Bilal ajak semayang, moh semayang, jom semayang, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya saya nak bangun, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, melainkan Dia yang menolong saya. Ini orang yang tawakal pada Allah. Sebab itu orang istiqamah, dia kena gantungkan kudrat pada Allah, bukan kudrat dia. Kalau kudrat kita, kita takkan mungkin mampu untuk ibadah bulan Ramadan. Tuan-tuan yang kuat isap rokok, tuan-tuan ingat senang nak berhenti isap rokok 13 jam 24 minit. Start pada subuh sampai maghrib. Tapi kenapa tuan-tuan boleh buat? Allah bantu kita. Ikut logik mana tuan-tuan isap 35 batang sehari ni, chain smoker, pernah tinggal ke rokok? Tak pernah tinggal. Keluar rumah tepuk poket dulu, lighter rokok. Handphone tinggal tak apa, jangan lighter. Ada rokok tak ada lighter, terus hijau muka, api tak ada. Kesian. Dia memang chain smoker. Saya kenal ada satu orang driver di Kuantan, memang kuatlah isap rokok. Dia bawa kereta Kuantan Kuala Lumpur 2 jam lebih ya. Kuantan Kuala Lumpur sebungkus rokok. Mamah agak dengan makan tembakau cicak kicap berapa tak tahulah. Sebungkus rokok 2 jam sebungkus. Kita mungkin tuan-tuan yang heavy smoker tak ada sampai 2 jam sebungkus. Kuat isap rokok. Saya kadang tanya dia, bang, kalau bulan puasa boleh berhenti? Boleh. Mana daripada subuh sampai petang? Mana nak pergi kerja pukul 7.30 tu, rokok atas almari pandang je, tak ada rasa apa. Ui, mabla. Macam mana pula gitu? Kena doa lah ustaz. Dia ajar pula saya. Kita kena doa. Aku baru nak ceramah, dia ajar dulu. Saya doa ustaz, minta Allah bantu saya. Ya betul juga doa ya. Tapi dia kata pernah sekali lambat bangun subuh, lambat bangun sahur. Kebetulan isteri tak puasa, dia kata. Bila isteri tak puasa, dia tak sahur, satu rumah lah tak sedar sahur, habis jahanam semua, dia kata. Bangun-bangun masjid dah mengaji lah. Sudah. Dia bangun pergi ke dapur, isteri pun melompat jugalah, goreng telur mana sempat. Nasi ada lagi, suam-suam tu makan. Tiba orang nak azan, dia pula heavy smoker. Cuma dia kena buat keputusan yang paling mustahak dalam hidup dia. Nak makan nasi ke ni isap rokok? Dua-dua tu mustahak dalam hidup dia. Macam mana? Ni 14 jam ni aku tak jumpa ni. Nikotin dengan nasi. Kacau. Saya tanya, habis abang buat macam mana? Saya inovasi lah ustaz, 2 in 1. Tangan kanan makan nasi, tangan kiri isap rokok. Belasah lah bang, ikut awak lah kata. Jangan awak gembira sudah. Orang dia cerita pengalaman dia. Saya ingat tuan-tuan walaupun kuat isap rokok, tak ada sampai begitu. Dia kalau berbuka, azan dia tak makan dengan family, rokok dulu. Dia memang kuat isap rokok. Dia kata saya kalau di rumah berbuka ni, family duduk kat meja lah, makanan dah serve apa semua. Tapi saya duduk kat luar rumah lagi. Azan je masjid, air Nescafe dulu, rokok dulu 3 batang baru masuk. Macam lokomotif kereta api, sawang hidup. Saya tanya, ngapa tak nak kurangkan isap rokok? Isaplah rokok elektrik. Saya kata, sekarang budak-budak isap rokok elektrik. Dia kata, saya pernah dah try rokok elektrik. Dia kata, ada tahun lepas bulan puasa, nak sahur lupa pecah. Lala cocok wayar macam handphone. Takut shock je dia kata. Kata macam-macam lah awak ni bang. Suka. Saya kalau borak dengan geng-geng ni suka kadang. Tapi boleh dia ajar kata, kita kena banyak doa ustaz. Kata, awak doa tak habis, lepas tu doa lah berhenti terus. Tu tak berani lah ustaz. Saya memang tak boleh berhenti, dia kata. Sebab daripada Tegatan 2 ngisap rokok kuat sangat. Saya ramai jumpa orang, saya suka berkawan dengan orang tua-tua yang jenis banyak cerita ni. Ada satu komposer, tak sebut nama lah. Kalau tak ada kamera saya cerita nama.
Satu orang komposer, umur dah 66. Komposer terkenal, lagu-lagu dia saya kalau sebut semua tuan-tuan kenal. Komposer terkenal. Kuatlah isap rokok. Saya mesyuarat, ada satu program mesyuarat dengan dia. Saya tengok dia gelisah. Ngapa tuan? Kita pun faham juga lah, ramai-ramai kawan macam pesen. Tak mau ustaz, saya ni sebenarnya isap rokok. Pesen segan ni isap depan ustaz. Minta izin, tak ada hal lah, pergilah. Keluar 10 minit, keluar. 4-5 batang sekali isap. Masuk balik. Saya tanya, bang, lama dia isap rokok? Saya daripada dekatan 3 isap rokok. Sekarang umur berapa? 66. Tak nak berhenti. Dia kata, bukan saya tak nak berhenti ustaz, saya tak ada penyakit setakat ni. Kalau saya berhenti pun, bukanlah umur saya bertambah lagi 10 tahun pun, tak juga. Kata, dah mati-mati je lah. Dia kata, dia dah macam lantak aja. Ni bukan kempen tuan-tuan suruh isap rokok, tidak. Nak cerita macam-macam pesen saya jumpa orang. Dan bila dah tahu dia heavy smoker, tanyalah macam mana bulan puasa. Semua menjurus satu jawapan saja, minta dengan Tuhan. Maka benar, doalah tuan-tuan. Saya jumpa orang yang ada sakit. Dia sakit bulan puasa, memang dia kena continue makan ubat. Dan ubat dia tu kalau nak makan kena alas perut dulu. Kalau tak makan, tak boleh makan ubat tu, dia jadi angin. Jadi, tapi dia semangat sangat nak puasa. Dia doa kepada Allah supaya dia diberikan peluang. Dapat, doa lah. Doa. Ada orang bulan puasa sakit tak adalah banyak sangat, terus jumpa doktor, minta surat. Disahkan bahawa penama sekalian adalah sakit gastrik. Ada siap surat CJ. Sebab kalau kena tangkap dengan puasa ke, beli dia bila bulan puasa ni ramai geng PH. PH ni plastik hitam, geng plastik hitam ni. Jadi kadang kalau dia beli tapau, salah. Waktu siang orang lelaki pula tu. Jadi kalau dia ada surat, dia tunjuklah kat kita. Saya gastrik. Tapi kalau tengok orangnya, tak adalah gastrik pun. Gas tu adalah sikit, terik tu yang banyaknya. Jadi dia tak ada nak doa. Cuba doa sikit. Ya Allah, bagilah can. Tuan-tuan perasan tak? Kalau kita masa pergi ke Mekah, kita ni bukanlah sihat sangat semua ni. Tapi disebab kita bersungguh-sungguh minta dengan Allah mudahkan urusan kita, dapat je buat haji umrah. On paper kita tak layak pun. Saya ramai jumpa jemaah yang baru-baru ni pergi ke Mekah buat umrah. Ada di kalangan mereka yang saya tengok, dari segi ukuran tak layak pergi ke Mekah pun. Ini kalau swab test memang sangkut. Yang gaya dengan gejala ini kalau buat bukan artikel awak jolok tekak ni habis ni. Dah elok negatif semua. Tanya, oi, luar biasa tengok gaya kok batuk lah Allah, jangan terkeluar tekak. Tapi lepas je doa pada Allah. Dia pula ajar kita doa pada Allah. Dia trik yang pergi sebelum daripada Saudi Isytihar endemik itu memang strict betul. Nak masuk ke Saudi kena jolok hidung dulu. Masuk dalam tawakalna kena hijau tawakalna, tak boleh purple warna ke apa, tak boleh. Kalau warna purple kena kuarantin pula di Jeddah ataupun di Madinah. Dah hijau baru boleh masuk. Nak buat tu pula kena di tamarna lagi, nak pergi tawaf, nak masuk mataf memang susah betul macam tu. Tapi berapa ramai orang yang dapat pergi juga. Doa pada Allah. Pengalaman orang dulu-dulu, kadang kita nak buat tawaf sunat, buka televisyen dalam hotel, TV1, tengok pada TV, ramainya orang tawaf. Tak ada can aku nak tawaf begini ni. Aduh, bilalah tak ada orang Mekah ni, ada seumur orang, aduh tension betul lah. Dia pun berdoa, ya Allah bagilah can aku nak tawaf sunat. 3 hari lagi nak balik ni, tawaf sunat dak lagi ni. Bagilah peluang. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi yassir wala tu'assir. Doa. Turun pergi Masjidil Haram, elok dapat masuk. Boleh pula tawaf, lapang pula jalan. Tengok dalam TV tadi rapat sangat. Semua keluarbiasaan dan keajaiban ini berlaku disebabkan doa. Doalah pada Allah. Tuan-tuan rasa saya ni ustaz nak buat 20 rasa tak lepas tarawih ni. Saya memang geng 08 lah, sampai bila-bila saya memang sign kontrak dah jadi ahli geng 08 ni. Saya memang tak larat nak buat 20 ustaz. Kenapa tak larat? Saya lutut ni ada problem ni. Oh, Haji pernah ke doa pada Allah, minta ya Allah bagilah aku nak merasa buat 20. Oh, saya tak minta lah pula. Try minta sekali. Minta pada Allah, Allah bagi.
Tahun ni tuan-tuan buat 20. Jangan buat 8. Orang muda boleh lah buat 8. Kita dah berumur ni buatlah 20. 20 ni 4 mazhab semua buat 20. Semua buat 20. Ada orang yang kata, saya tak nak buat 20. Kenapa? Saya ikut Nabi. Nabi buat 8 je Ustaz. 20 ni Umar. Umar mana? Bukan Haji Umar jiran awak ni. Ni Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab dia buat 20 nak memudahkan kita. Dulu bacaan sembahyang tarawih walaupun 8 rakaat, tapi Nabi sembahyang 1 rakaat 662 ayat. Artinya Nabi habis tengah malam sembahyang. Baik tu Nabi sembahyang tarawih walau 8 rakaat bengkak kaki. Kita bulan puasa bengkak juga, gawat. Salah makan berbuka. Habis dia telan je buffet tu, lupa kata gawat. Bengkak kaki. Kawan tanya, bengkak? Sunnah Nabi bengkak. Nabi bengkak sembahyang tarawih, mu bengkak salah makan lain. Jadi Sayyidina Umar mikir. Sebab itu Nabi, ni cerita anak beranak, jangan cerita korang. Nabi sembahyang tarawih di masjid malam pertama, 2, 3. Malam keempat Nabi sembahyang rumah. Apa sebab? Orang tak larat. Panjang. Campur dengan Nabi tak nak orang ingat benda ni wajib. Jadi Umar fikir, kalau umat sekarang ni Nabi hidup lagi, kalau Nabi dah tak ada, habis geng-geng ni bukan rajin nak sembahyang sampai 600 ayat satu rakaat. Umar buat inovasi. Kita buat bacaan tu tetap panjang, tapi 2. Habis juga 1 juzuk. Semua setuju. Ini inovasi namanya. Sebab itu tuan-tuan janganlah pula saya ikut Nabi. Jangan gitu. Nabi kalau tuan-tuan betul-betul nak ikut, tuan-tuan kena sembahyang habis pukul 11 malam. Itu betul 8 rakaat. Kalau setakat tuan-tuan sembahyang start pukul 9 tarawih, 9.30 dah balik, seolah-olah perasaan masuk surga Firdaus. Biasa-biasa sudahlah. Wah, aku ni ikut sunnah apa? 9.30 habis dah. 9.30 habis dah. Jadinya kita doa pada Allah, ya Allah bagilah aku can. Sebab itu balik pada bila kita azan disebut la haula wala quwwata illa billah. Apa makna perkataan haula, apa makna quwwata? Kata ulama, quwwata tu maknanya power, kuasa. Haula maknanya power dalam power. Saya ambil contoh. Bateri itu memang power. Sifat bateri adalah power. Tapi kewujudan power dalam bateri itu power kerana ada power dalam bateri yang kita panggil sebagai voltan. Biasanya 1.5 volt. Kalau bateri AAA pasang dekat remote Astro, kalau bateri alkali 24A lebih kurang dalam 1200 mAh. Kalau bateri carbon seng 24D 540 mAh. Tanpa voltan bateri tak ada nilai. Di rumah kita berapa banyak bateri dah habis. Anak kita buka bateri lama, main campur-campur dalam gelas. Lalah kita tak tahu dah mana bateri baru, mana bateri hendak pakai. Bobo tak menyala. Bobo tak menyala. Rupa bateri tu tak ada power. Padahal bateri tu power dah. Tapi kerana tidak ada power dalam power, dia tak ada makna. Samalah manusia, kita ni gagah, sihat, boleh berdiri, boleh melompat, exercise, basikal, semua okey. Tapi tanpa kuasa dalam kuasa, tuan-tuan takkan mampu ibadah. Jadi nombor 1 kata ulama, mesti minta kepada Allah. Bak kata penyokong Liverpool, YNWA, you never walk alone. Tapi kita tukar, you are nothing without Allah. You are nothing. Engkau sepusin pun tak ada harga kalau Tuhan tidak bersama dalam hidup engkau. Maka nombor 1, ayo berdoa. Yang kedua, kata para ulama, kalau kita nak terus kekal istiqamah dalam melaksanakan ibadah ini, hendaklah kita dalam konteks Ramadan, doa itu adalah doa untuk kuat beribadah di bulan Ramadan lah khususnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kita nak istiqamah menghadapi ibadah ini, kata para ulama, nombor 2, engkau bergaullah dengan orang-orang soleh. Bergaullah dengan orang-orang yang baik. Nescaya kau akan jadi semangat beribadah. Tuan-tuan, kita kalau niat tahun ni nak sembahyang tarawih 20, tuan-tuan bergaullah dengan orang yang buat 20 juga. Kalau tuan-tuan buat 20 tapi berkawan dengan orang buat 8, tak jadi tak semangat. 3 hari buat 20.
Hari keempat 8 dah. Tak daya kita sebab kawan kita semua G08, geng 08. Kita aku tahun ni nak jadi baik sikit kalau banyak sangat. Dah betul daripada zaman budak main 8, aku nak main 20 pula lah. Tapi kawan-kawan kita yang duduk di dalam suasana keliling kita ini bukan orang yang buat 20. Jadi memang sekejap dia takkan istiqamah. Jadi ulama sebut mu mesti duduk dengan orang yang hebat. Sebab itu Nabi mengumpamakan orang yang hebat, orang yang memiliki nilai tambah daripada kita, masalul jalisi salih wal jalisi su kamathali sahibil miski wa kirul haddad. Perumpamaan kau kawan dengan orang baik dengan orang tak berapa baik samalah macam kau berkawan satu dengan tokek minyak wangi, satu kau kawan dengan tokek besi. Lain kata Nabi. Kawan dengan tokek minyak wangi, walaupun dia tak bagi kita hadiah minyak wangi, tapi sebab kita lepak kedai dia, badan kita berbau wangi. Apatah kalau bersalam lagi lekat bau wangi ni. Tapi kawan dengan orang tukang buat besi, dia memang tak pernah bagi hadiah besi. Kita besi mahal. Tapi disebabkan duduk dengan dia, kelang dia tempat mengetuk besi tu, baju kita berlubang. Tengok-tengok balik apa berlubang macam Melayu apa? Rupa bekas dia buat kerja kongkang-kongkang. Macam kawan dengan orang isap gudang garam lah, sebagai contoh. Kita duduk sebelah naik motor dengan dia, isap gudang garam hak lama tu, hak lain merah tu. Habis terbang bara tu kena baju berlubang macam peluru. Sebab berkawan dengan orang main api. Maka samalah dalam hidup, kau berkawan dengan orang yang baik, dia akan bawa kepada kebaikan. Sebab itu kata para ulama, kata Fudail bin Iyad sebagai contoh dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, kata dia, kalau hati kau rasa sedang kelam dan berkarat, pandanglah kepada orang yang baik-baik. Kerana nazarul mu'min ilal mu'min yajlul qalba. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain yang baik-baik akan menggilapkan semula hati yang berkarat. Dia akan polish balik. Tuan-tuan datang ke masjid, tengok orang soleh, tok imam, ada AJK, jemaah yang regular, yang jenis orang rajin ibadah. Macam di masjid Masjid Sayyidina Omar di Damansara High, ada satu jemaah regular. Wah, umur dah 80 lebih, semayang berdiri. Orang lain baru malas nak bangun, tengok dia semangat pula jadi nak berdiri. Sebab kita rasa dia boleh tak, aku tak boleh. Jadi gitu, jadi semangat. Pandanglah kepada orang soleh. Kata Abdullah bin Mubarak, kami dulu kalau malas nak ibadah, kami akan tengok muka Fudail bin Iyad rahimahullah. Kami tengok muka dia, kami semangat nak beribadah. Begitu juga kata Ja'far bin Sulaiman rahimahullah, kami dulu kalau malas baca Quran, malas berzikir, maka kami akan pergi cari Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Dia seorang tabi'in. Kami tengok dia, kami jadi semangat pula nak ibadah. Jadi carilah orang-orang yang boleh berikan kita inspirasi. Bahasa orang sekarang ni, inspirasi. Jangan berkawan geng-geng lebih teruk pada kita. Kita paling baik sekali. Tak boleh, cari orang yang nilai tambah. InsyaAllah tahun ni 20 ke masjid ni buat 8, beri aku kempen 20 kan. Tuan-tuan buat 20, jangan buat 8. Bukan wajib, tidak. Kita kena umum meningkat. Sampai bila nak buat 8 manjam pada zaman budak sampai sekarang. Buatlah lebih sikit, buat 20. Doalah pada Allah boleh buat 20, dan kawan dengan orang yang buat 20 juga. Ada satu kes di Kuala Lumpur. Dia geng-geng muda ni, dia dah berjanji habis semayang kita pergi mengetih kedai mamak. Kebetulan masjid tu depan tu banyak kedai. Ada kedai tom yam, kedai Arab, kedai mamak, macam-macam. Jadi dia orang tak tentu kalau nak ngetih di kedai mana. Cuma berjanji habis 8 kita terus jumpa kat kedai. Witir kat rumah. Pedak kalau witir di rumah sampai mati tak witir. Kalau main asal witir balik. Bila kau nak witir? Saya witir kat rumah ustaz. Berapa tahun dah kau berjanji nak witir kat rumah. Tak pernah witir, balik tengok Netflix tu lah, tak ada witirnya. Baiklah witir yang untuk imam senang, dah tentu hutang selesai. Jadi dia berjanji habis tarawih kita pergi mengetih. Nak mengetih kedai mana? Sekaranglah kita bincang. Kebetulan yang geng-geng ni semayang di belakang. Ada seorang kawan dia ni rajin telajak, semayang soh depan. Sudahlah. Macam mana nak beritahu dia kita nak minum di mana? Dia dah lah tak bawa handphone. Jadi geng-geng ni habis 8 rakaat, nak bagi signal kat dia tunggu kat kedai. Nak beritahu kedai mana tu.
satu masalah. Tiba ada seorang tu dia dapat idea. Ittaqullah. Semua jemaah pusing. Ui, baguslah budak muda sini. Pesan takwa pada Allah. Ittaqullah. Member yang duduk depan dia faham, dia angkat tangan. Baik. Mana pergi dulu kan aku akan datang. Dia sebut apa sebenarnya ittaqullah. Kebetulan masjid tu banyak restoran di depan. Tapi restoran mamak tu nama restoran takwa. Dia sebut ittaqullah, takwa. Okey. Faham. Faham. Awak kawan dengan orang 8, tariklah awaknya. Cuba kawan dengan orang buat 20, lambatlah sikit balik. Kita moreh dengan masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir kata ulama, kalau mu nak istiqamah, nak terus menerus untuk buat kebaikan ini, sentiasalah baca kisah-kisah salafus soleh, baca kisah-kisah mereka untuk dijadikan iktibar kepada kamu. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, Al-Quran banyak sangat menceritakan kisah-kisah para nabi, para rasul-rasul, orang-orang yang beriman yang terdahulu. Apa tujuan? Nak menguatkan hati Nabi. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah-kisah Rasul yang aku ceritakan padamu adalah untuk meneguhkan hatimu, wahai Muhammad. Allah Ta'ala sebut surah Hud ayat yang ke-11. Semua bila Nabi dapat cerita tentang Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, semua tujuannya nak bagi pada Nabi kobaran semangat. Kau rasa kau down ya, kau rasa kau tak larat, orang Taif kutuk kau ya, kau rasa kau tak tahan Abu Jahal dan bagai-bagai lagi. Wahai Muhammad, don't worry, be happy. Nabi Yusuf lebih teruk kena daripada engkau. Engkau dibenci oleh orang kampung saja. Nabi Yusuf dibenci oleh adik-beradik sendiri. Kau boleh tahan? Adik-beradik, Nabi Yusuf tuan-tuan dicampakkan dalam telaga oleh abang dia. Si abang dia menipu lagi ke ayah dia. Yusuf mati dah, makan adik serigala, menangis ayah dia, Nabi Yaakob. Bayangkanlah abang sendiri. Ketika Nabi kita mendengar cerita Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Ismail. Jadi kita kalau nak semangat, bacalah kisah-kisah salafus salih. Sebab itu kata Imam Abu Hanifah, al-hikayatu 'anil ulama wa mujalisatihim ahabbu ilayya min kathirin min al-fiqh. Akulah kalau diberi pilihan, kalau masjid ada dua kelas, satu kelas fiqh, satu kelas sirah. Mana aku lebih suka pergi? Aku pergi kelas sirah. Apa sebab? Sirah Nabawi ni menyebabkan aku jadi semangat nak ibadah. Fiqh bagus, tapi fiqh ni dia menjadikan kita alim, berdebat, menjadi agresif, banyak ilmu. Sirah ni menjadi kita tone down sikit. Kita dengar oh Nabi begini, sahabat begini dan begini-begini. Jadi tuan-tuan, yang ketiga, bacalah kisah-kisah salafus salih, nescaya kita akan semangat. Sebenarnya banyak lagi nak terangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan malam ini. Apa yang mustahak sebagai manusia, kita tak ada jaminan boleh konsisten. Bermula daripada Sabtu ni kita tarawih, sampailah penghujung Ramadan, sampailah masuk Syawal, tak ada jaminan. Tapi segalanya tidak mustahil kalau kita pegang kepada prinsip-prinsip yang dibincangkan tadi. Minta kepada Allah, Allah boleh tolong kita. Moga-moga beberapa hari lagi nak sampai Ramadan ini, umur kita dipanjangkan, dapat bertemu dengan Ramadan, dapatlah kita beribadah sekali lagi di pusengan bonus di bulan Ramadan. Sekadar itu saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan.
kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, selamat menyambut Ramadan al-Mubarak, Ramadan Karim. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.